Waalaikumsalam. Dari mana tadi? Daripada kelas, baru je habis kelas. Kelas apa? Tadi kelas penyelidikan perniagaan. Okey. Untuk tujuan hari ni Kak Ina nak buat sesi kaunseling dengan Syaz. Kaunseling ni Kak Ina terangkan dahulu. Kaunseling ni ada dua, secara berkumpulan dan secara individu. Macam secara individu ni hanya berdua lah. Maksudnya kaunseling dan juga klien. Tujuan kaunseling ni macam klien nak bercerita dengan seorang guru ataupun dengan pihak kaunselor mengenai hal peribadi, tapi secara jujurnya dia akan berahsia lah apa yang awak akan share pada kami juga akan simpankan rahsia kami juga dan menjadi rahsia kami jugalah. Okey, untuk yang soalan yang pertama ni Kak Ina nak tanyakan nama, umur, sekarang dekat diploma ke degree ke, kita akan sedikit. Serba sedikit, nama saya Nur Syazliana Syazmira binti Alias. Kak Ina boleh panggil saya Syaz. Okey, saya daripada diploma keusahawanan dan umur saya 20 tahun. Syaz asal daripada mana tu? Asal daripada Kuantan, Pahang. So jadinya duduk sini, duduk di college lah? College mana tu? Betul, duduk dekat College Awang Had Saleh. Macam mana college okey? College so far semua okey. Macam mula-mula tu macam tak teratur lagi lah. Dah lama tu macam okey sikit. Untuk dalam masa Syaz balik ke UPSI, ada apa-apa masalah daripada segi akademik ke apa-apa yang Syaz nak share dengan Kak Ina? Kalau untuk dari segi masalah, mungkin ada masalah macam bila balik dekat college tu kan, kita macam nak spend time dengan kawan-kawan, tapi kita juga ada macam assignment kena buat, dan dalam masa yang sama Syaz juga ada join persatuan dan kena balancekan lah untuk uruskan kerja persatuan, assignment, macam tu. So dia agak kelam kabut sikit, macam tak sure macam mana nak manage. Persatuan tu persatuan apa? Rakan Siswa Yadim UPSI. Dah lama dah lah. Baru lama juga, tapi baru masuk sidang lepas. Macam tu. Maksudnya Syaz tak dapat nak banding bezakan keadaan sekarang sebab Syaz ada persatuan dan juga akademik. Lepas tu dalam same time Syaz nak kontrol masa nak lepak dengan kawan-kawan, assignment apa semua lah. Jadi pandangan Kak Ina, mungkin Syaz boleh buat satu jadual yang untuk balancekan ataupun seimbangkan daripada segi akademik, persatuan. Mungkin malam akademik ni kita fokuskan waktu pagi. Malam mungkin persatuan banyak buat meeting kan, perjumpaan apa-apa. So boleh juga asingkan masa untuk persatuan tu malam. Kalau ada assignment, siapkan assignment dulu. Apa-apa pun memang kena siapkan assignment dulu. Macam kawan-kawan tu orang cakap masa yang terluang sikit-sikit lah. Macam petang Syaz boleh juga kongsikan dengan diorang, lipat dengan diorang kan. Mana tahu kita tak boleh belajar je kan, stres juga tu. Jadi waktu petang tu mungkin Syaz boleh lah juga pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan kat sini. Maksudnya tak salah lah kalau kita selesaikan akademik kita, assignment, lepas tu selesaikan persatuan and then main-main, spend time dengan kawan. Boleh janji apa yang Syaz nak buat tu, ada jadual, ada yang Syaz rasa benda tu target untuk Syaz siapkan. Maksudnya kita setiap kali kita ada target tu, kita tahu hari tu kita kena siapkan juga benda ni. Macam mana pun kita kena siapkan juga assignment ke, persatuan punya kerja ke. Faham, maksudnya kita kena tetapkan dia punya due date ke? Ya, betul. Maksudnya bila katakan anda due date tu lagi dekat assignment daripada persatuan, siapkanlah assignment dahulu. Kalau katakan ada kerja yang melibatkan persatuan yang perlu saya siapkan, apa-apa pun tengok dulu assignment. Kalau rasa assignment tu dah boleh, sikit-sikit tinggal, dah siap separuh ke apa, Syaz nak fokuskan dekat nak tumbuhkan dekat persatuan. Okey, boleh. Maksudnya tak adalah terlalu fokus dekat akademik, lepas tu tak buat kerja persatuan atau buat persatuan je, so boleh balance lah. Dari segi kawan, mungkin Syaz tak dapat nak bonding sama-sama, lepak sama-sama kan. Dari isu lain ada? Kalau dari isu lain, mungkin dari segi macam kalau macam jadual tadi, macam Kak Ina cerita pasal jadual, macam Syaz ada cuba-cuba buat jadual tapi dia macam tak dapat nak ikut. Lepas tu confused macam mana nak bahagikan dan nak tetapkan lah yang mana pagi, yang mana malam, macam tu.
Okay, bagi pandangan Kak Ina, untuk Syaz tentukan sama ada pagi dan petang malam tu semua. Contohnya kalau assignment, due date tu dekat tak dengan, mungkin kalau kata esok lecturer nak, maybe Syaz boleh aturkan lebih assignment dahulu. Maksudnya petang dah buatkan assignment, dah set assignment. Malam boleh fokus dengan lain pula kan. Kalau contoh persatuan punya kerja malam dah nak, siapkan dulu yang tu. Mungkin sebab kita dalam persatuan ni kita punya tanggungjawab. Bila kita dah join satu benda tu, itu adalah tanggungjawab Syaz sebagai ahli dalam tu lah kan. Jadi apa-apa pun kita kena juga buat. Jadikan satu tu jangan jadi beban, jangan jadi tangguh yang orang cakap jadi banyak kerja, nanti kita pun stres semua kan. Pandailah atur masa tu ikut due date dia. Okay. Kalau lepas tu Syaz ada isu dari segi macam contoh hujung minggu kan, boleh ke Syaz macam tetapkan hujung minggu tu untuk berehat je? Maksudnya tak nak buat assignment, tak nak buat kerja persatuan. Pandangan Kak Aina, kalau macam Sabtu Ahad tu, sekiranya Syaz memang tak nak fokuskan dekat persatuan, dekat assignment, nak siap, kiranya nak siapkan awal ke ataupun Syaz nak tangguh? Kalau Syaz selalunya bertangguh lah, tapi Syaz cuba nak dapatkan nasihat Kak Aina, macam mana Syaz nak siapkan sebelum tu? Maksudnya sebelum hujung minggu, sebelum rehat tu siap dulu. Macam mana tu? Sebelum hujung minggu nak sampai ke hari Sabtu lah kan, kita biasa cuti hari Ahad, hari Sabtu Ahad. So hari Jumaat tu Syaz dah make sure dah apa kerja-kerja yang minggu depan nak hantar tu dah siap. So dia akan buat kerja tu seminggu sebelum penghantaran. Macam kalau assignment ni kita dapat due date dia tu, kita tahu jangka masa dia tu lama betul. Contoh kalau lecturer bagi 14, dia minta 18, kita ada berapa hari lagi kita boleh kira untuk nak bezakan, nak hantar semua. Macam persatuan kadang-kadang dia bagi masa tak lama pun, betul? Sekejap je. Jadi Syaz siapkan, kalau dapat buat satu hari tu kerja yang banyak boleh. Tapi jangan sampai stres, jangan sampai rasa beban sangat dengan apa yang Syaz tengah buat. Persatuan, assignment tu jangan rasa macam tu lah. Kita takut kan bila kita stres ni kita tak dapat nak buat. Nanti kerja pun bertangguh, lepas tu tak dapat selesaikan dengan sempurna. Kita pun rasa macam stres kan, pressure. Pressure. So jadi buat dengan teratur, buat dengan betul-betul kemas apa semua tu sepuas hati yang mungkin. And then Sabtu Ahad Syaz boleh spend time dengan family, dengan kawan ke, dengan cara mungkin ada hari Sabtu Ahad ni kita nak me time kan, untuk kita punya time sendiri, nak pergi sana, nak pergi sini, boleh. Dari isu family ada? Kalau dari segi family mungkin macam kadang-kadang macam parents akan macam mempersoalkan kita, macam kenapa tak fokus belajar je, kenapa aktif sangat ini masuk ini. So macam mana tu? Sebab Syaz macam nak cubalah, macam nak cari pengalaman, nak dapat kenalan baru. So macam tu lah kadang-kadang. Jadi bila family kita, keluarga kita ni tanya kenapa kita tak fokuskan dekat belajar je. Bagi pandangan Kak Ina, bila kita dah masuk ke alam yang lebih, kita daripada sekolah dulu memang belajar je kan, kita tumpu belajar. Adalah kita tumpu curriculum, tapi daripada koko tu macam permainan ke persatuan, kita masuk juga tapi kita tak aktif semacam mana kita aktif sekarang. Mungkin dulu jadual kita pack, betul, padat. Bila kita dah masuk universiti ni, kita lagi nak kenal ramai orang kan. Bertahun kita duduk sini belajar, kita nak kenal macam-macam, nak dapat ilmu macam-macam. Jadi terangkan dekat keluarga apa yang kita buat sebenarnya ni kita mampu. Satu, sebelum kita nak pilih tu, kita percaya diri kita mampu tak nak buat. Lepas kita rasa kita mampu tu, baru boleh yakin dekat family yang kita ni takkan tinggalkan belajar. Maksudnya fokus kedua-duanya. Betul. Jangan jadikan satu macam bila family cakap macam tu, awak rasa awak putus asa. Jangan jadikan benda tu sebagai motivasi. Awak boleh buat, buktikan kat family yang awak boleh buat persatuan, awak boleh join dengan sempurna, dengan banyak dapat ilmu. And awak juga boleh buat assignment, boleh masuk kelas, boleh dapat
Forflan insyaAllah. Jadi kena yakinkan keluarga daripada segi cara awak buat kerja semua tu. Oh, Pandai manage masa. Maksudnya boleh ke kalau Syaz macam gunakan tips-tips yang akak bagi ni, lepas tu Syaz cuba untuk buat yang terbaik dalam bidang akademik, dan akak rasa boleh ke kalau bila kita dah dah buat yang terbaik dalam akademik, adakah keluarga kita akan percaya kita? Betul, bila kita dah buat something yang orang cakap satu perkara yang dekat dalam akademik ni, contohnya Syaz dapat anugerah Dekan. Dan benda tu bukan semua orang senang untuk dapat. Kita ada masing-masing target kita masing-masing, betul. Bila Syaz dapat, and the same time dalam masa yang sama Syaz juga dapat buat dapat naikkan nama dalam persatuan, dapat jawatan yang tertinggi dekat dalam persatuan. Jadi membuatkan parents Syaz pandang yang Syaz boleh gunakan masa dengan baik, tak tinggal apa yang sepatutnya Syaz kena buat dari segi belajar, assignment apa semua tu kan. Dan Syaz juga buktikan kat diorang persatuan tu bukannya Syaz masuk untuk suka-suka, tapi masuk untuk dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat kenal orang. Betul. Itu tujuan Syaz nak masuk persatuan kan. Okey, untuk bila kita dah berjaya dalam akademik ni, keluarga mana yang tak bahagia, betul? Keluarga bahagia tu adalah kita punya orang cakap satu matlamat kita. Apa yang kita masuk belajar ni untuk membahagikan diorang. Doa diorang pun kita perlukan. Jadi bila kita berjaya tu, ingat itu restu diorang, doa diorang juga. Apa lah. Betul. Dari segi macam assignment, contoh kalau Syaz ada buat assignment dengan grouping faham atau tak situation keadaan masa Kalau tu. dari assignment berkumpulan tu, selalunya akan ada masalah macam contohnya ada 5 orang ahli, lepas tu akan ada Syaz dengan 2-3 orang je yang okey. Yang selebihnya tu mungkin dia ambil kerja yang senang je, ataupun dia tak bagi kerja sama. Macam tu lah. Jadi kita rasa macam beban juga, rasa macam kenapa kita je buat, tapi kita kena buat elok-elok sebab kita nak markah yang baik, tapi rasa macam tak adil lah macam tu. Pandangan Kak Aina juga pasal mengenai kumpulan ni. Untuk mungkin dalam satu subjek tu kita bukan ada 1-2 kerja saja berkumpulan, betul. Tapi lecturer ni kadang-kadang dia tak bagi kita grup sendiri, pilih sendiri. Kadang-kadang dia ada tentukan. Kita bila dia tentukan tu kita tak tahu orang tu macam mana, betul. Kita cuba nasihat ataupun bagi dia kesedaran ataupun bercakap betul-betul baik-baik dengan dia, apa yang dia perlu buat. Bila semua bagi komitmen yang 100%, maksudnya kita dapat pun 100%. Betul. Kena selalu bertoleransi lah, orang cakap kan, dengan baik. Bila kita tak bertoleransi ni, orang pun tak faham keadaan kita. Sebab kita bukannya kenal pun setiap ahli dalam tu kan. Tak kenal. Kita baru bekerja sama dengan diorang. Jadi bila kali pertama untuk bekerja dengan diorang tu, apa yang kita dapat tu kadang-kadang kita tak puas hati. Kita cuba yang kali kedua, kalau dapat tukar grup, tukarlah dengan orang yang lain. Sebab kita dah tahu orang tu macam mana. Tapi kalau tak dapat, masih lagi sama grup, cubalah bercakap dengan dia untuk bagi kerja, maksudnya bagi tugas tu betul-betul apa yang dia boleh mampu buat. Jadi daripada kumpulan tu, masa contohnya Syaz ada kerja persatuan, Syaz ada kerja assignment berkumpulan, Syaz dapat managekan masa tu. Kalau setakat ni tak dapat manage lagi lah. Dia jadi macam pening kepala juga. Macam mana ni, yang ni nak kena siapkan cepat, nanti doktor marah. Yang ni persatuan, tanggungjawab kita. Jadi macam tak tahu macam mana nak buat. Pandangan Kak Aina juga, kalau macam mana satu nak buat dulu, antara assignment grouping ataupun persatuan punya kerja. Okey, cuba berbincang. Kalau contoh persatuan punya kerja ni kena hantar awal, tapi dia punya kerja tak berapa susah sangat, mungkin Syaz boleh ambil masa dalam sejam untuk buat. Syaz cuba berbincang dengan kumpulan, macam mana Syaz nak hantar kerja-kerja ni, boleh tak kita start lambat sikit, ataupun kita boleh lambat sikit, ataupun Syaz berbincang dahulu, dah dapat agihan kerja, baru Syaz buat yang untuk persatuan, buat balik yang untuk assignment.
Maksudnya Syaz kena ikut keadaan lah, tak boleh Ya. suka hati je. Tak boleh, kita kena juga faham kadang-kadang kumpulan kita ni diorang pun ada kerja lain, ada komitmen lain. Kita kena tanya diorang, kena bagi tahu yang kita ni ada kerja-kerja macam ni. Cuba bincang masa, kalau due date tu paling penting lah. Apa pun kerja, tengok due date paling penting. Kalau dapat tugas yang orang cakap senang, mungkin Syaz boleh buat tu dalam masa sejam, boleh hantar cepat-cepat, dah lega kan. Persatuan pun boleh buat, assignment pun boleh buat. Maksudnya kena siapkan kedua-duanya sekali. Yang ni dalam semester untuk diploma ni, Syaz ada apa-apa problem daripada segi boyfriend ke, ada ke? Oh, kalau macam tu dia tak ada sangat. Cuma macam bila kita dah besar kan, macam kita sibuk dengan belajar lah, dengan persatuan lah kan. Kawan-kawan yang lain macam happy je kita tengok macam ada bercinta, tapi kita macam tak sempat. So macam boleh ke ni, macam tu. Untuk yang tu, pandangan Kak Ina, kalau kawan-kawan yang lain tu mungkin diorang ada masa untuk pasangan. Kita ni normal lah ada perasaan macam tu kan. Tapi kita takut kita tak sempat. Yang kita takut kita tak dapat bagi komitmen belajar, persatuan dan juga pasangan. Kita kena pilih pasangan yang orang cakap faham keadaan, Yang boleh faham keadaan kita, yang boleh tahu kita ni ada kerja, ada komitmen belajar, ada komitmen persatuan. Jadi cari yang boleh faham kita, boleh terima kita punya masa. Maksudnya akan adalah orang yang boleh faham kita. Mestilah ada. InsyaAllah ada. Sekiranya dia ada tu, mungkin itu rezeki lah. Kalau tak ada tu mungkin kena fikirkan apa yang penting. Sekarang ni kita belajar, benda tu pun sebenarnya bukanlah penting, itu basic. Itu rumlah seorang manusia yang kena ada rasa tu, betul. Bila tak ada tu, tak adalah macam tu kan. Untuk dalam masa diploma ni juga, Syaz ada terfikirkan nak sambung belajar lepas Kalau diploma ni Syaz ada terfikir juga nak sambung belajar degree nantilah. Cuma Syaz akan fikirkan balik sama ada degree tu sepenuh masa atau separuh masa, ikut komitmen pada waktu tu. Mungkin buat pandangan Kak Ina, untuk Syaz sambung belajar tu dalam bidang degree, kalau rezeki tu kita tak tahulah kan, itu ketentuan yang di atas. Tapi kalau boleh, kalau minat sambung kan. Permintaan ibu bapa kalau mereka minta sambung, Syaz boleh sambung. Tapi kena pandai manage masa. Diploma punya masa dengan degree punya masa adalah berbeza. Kita mungkin lagi banyak kerja waktu degree, betul. Diploma ni mungkin Syaz rasa kerja masih boleh lagi buat, tapi degree nanti takut. Betul. Kadang-kadang ada je orang yang fikir macam tu, takutlah nak masuk degree ni, kerja lagi banyak, kerja lagi susah. Jadi itulah adat belajar. Bila you makin banyak nak dapat ilmu, lagi susah kita nak jalan dia. Jadi Kak Ina punya nasihat, tanya ibu bapa, tanya pandangan orang sekeliling kita. Kalau aku nak sambung belajar ni, aku kuat tak? Kita kena tanya juga pandangan orang supaya itu jadi motivasi kat diri kita. Kadang-kadang kita tak boleh dengar hati sendiri. Kadang-kadang hati sendiri ni kalau dah kerja, memang kerja je, tak nak belajar, betul. Tapi ada setengah orang nak belajar tapi tak nak kerja lagi. Masih nak belajar tapi tak ada rezeki. Jadi tanyalah pandangan orang sekeliling apa yang terbaik. Kalau sama degree tu adalah yang terbaik, boleh jalan, boleh juga ke arah sana. Kalau kerja tu rezeki Syaz, boleh juga macam tu. Maksudnya boleh lah mana-mana cuba yang terbaik. Bagi Kak Ina, Syaz kena pilih. Kalau kata sambung degree ni tak membebankan ataupun tak membebankan kedua ibu bapa. Mungkin kadang-kadang orang yang sambung degree ni risau mak bapak tak mampu ke apa kan. Jadi kalau mak bapak mampu, insyaAllah sambung degree tu tidak membebankan pun boleh. Macam Syaz cakap, Syaz nak buat separuh masa ataupun masa yang kiranya sepenuh masa, boleh pilih. Tapi kalau Syaz rasa bekerja sambil belajar tu kemampuan, boleh. Kalau tak boleh, jangan. Maksudnya nanti bahaya ke? Bahaya, efek. Maksudnya memberi kesan pada awak punya pelajaran. Takut awak tak boleh tumpukan perhatian ke apa, busy dengan kerja, penat dengan kerja, belajar ketinggalan apa semua kan. Jadi pilih
yang terbaik. Mungkin kerja tu boleh kerja tapi jangan kerja yang lama-lama. Maksudnya yang ada terlalu lama. time-time dia yang masa-masa yang tertentu. Contoh daripada pukul 8 hingga pukul 2 Syaz tumpukan pelajaran. Kelas, masuk kelas, assignment apa semualah. Dan kemudian dah habis pukul 2 pergi kerja. Pergi kerja pun kerja yang jangan sampai lewat-lewat pukul 12. Kalau pukul 9 boleh balik, bolehlah kan, balik tu boleh sambung lagi buat assignment. Sabtu Ahad boleh kerja part time kan. Maksudnya kena ada batas limit. masa Ya, dia. betul. Kena pandai masa tu berjalan macam mana lah. Faham. Ada apa-apa lagi yang Syaz nak share? Kalau dari yang lain, mungkin Syaz macam sekarang ni diploma dah semester 5. Jadi Syaz rasa ada satu terbeban lah, macam rasa macam nak study elok-elok. Macam contoh kita dah duduk dah dekat meja kan, nak belajar, nak buat assignment. Lepas tu tiba-tiba ada meeting persatuan pula. Jadi macam confused. Macam kadang-kadang mood kita tu rasa macam excited nak buat program, nak join meeting. Lepas tu kena belajar pula. Jadi rasa macam tak stabil. Macam tak tahu macam mana. Jadi maksudnya tak dapat nak manage masa kelas dan juga tiba-tiba ada meeting. Betul. Okey. Pandangan Kak Aina, mungkin Syaz juga boleh bercakap dengan antara ahli-ahli dalam persatuan yang katakan Syaz ada kelas masa tu. Syaz boleh berbincang dengan mereka. Sekiranya mereka tak dapat ikut masa Syaz, mungkin Syaz boleh kot tak join sekejap kan, ataupun nanti tanya balik dekat ahli yang lain apa waktu meeting tadi sepatutnya Syaz kena join, tapi sebabkan kelas tu adalah penting, apapun kelas adalah penting, Syaz tanya balik dalam ahli apa yang meeting tadi bincang apa semua, kalau dah tak dapat masuk juga. Tapi kalau anda kata diorang boleh anjatkan masa, ikut masa yang Syaz free tu untuk buat meeting ataupun perjumpaan apa-apa, bolehlah settlekan dulu assignment baru pergi persatuan. Kita kena berbincang dengan orang yang kita nak bekerjasama tu lah. Maksudnya kena berkomunikasi lah dekat situ. Bila kita tak berkomunikasi ni, kadang-kadang orang anggap kita ni main-main dalam kerja apa semua kan. Kena komunikasi dengan baik. InsyaAllah boleh. Untuk sambung degree nanti, cubalah tanya keluarga kan. Ni lagi berapa semester diploma? Lagi 1 semester. Sekarang semester 5, semester 6 tu untuk latihan industri. Baiklah, sikit lagi lah kan. Dan nak sampai ke penghujung lah. So Kak Ina doakan semoga Syaz dapat jalankan ataupun perjalanan Syaz dalam diploma dan persatuan tu berjalan dengan lancar. Dapat grade dengan baik, dapat popular insyaAllah. Dan jika rezeki Syaz untuk sambung belajar nanti di peringkat negeri, gunakanlah perjalanan sambung belajar degree tu dengan baik ya. Kak Aina ucapkan terima kasih untuk sesi kongsian hari ini. Apa yang Syaz kongsikan pada Kak Aina insyaAllah jadi salah satu kita punya rahsia. Sekiranya benda ni terpaksa ataupun melangkaui batas Kak Aina sebagai kaunseling ataupun klien, Kak Aina akan bawakan isu ni ke pihak atasan. Tapi daripada segi apa yang Syaz kongsikan pada Kak Aina, insyaAllah Syaz sendiri boleh aturkan dengan apa yang nasihat Kak Aina berikan. Okay, Syaz, kita jumpa lagi insyaAllah Terima satu kasih Kak hari. Aina. Terima kasih Syaz. Terima kasih Kak Aina.